Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat kereta dan motosikal berpeluang menguji kenderaan terkini dari pelbagai pengedar di pameran BSM Feel Good Weekend. Acara anjuran syarikat pemasaran Brunei Shell BSM Sendirian Berhad itu berlangsung di Jerudong Park Amphitheatre. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Masuk adalah percuma dan dibuka kepada orang ramai sehingga Ahad ini bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Suruhanjaya Tinggi Kanada di negara Brunei Darussalam dan Hotel Radisson menganjurkan sesi membaca buku sempena Brunei December Festival ke-6. Acara berlangsung di hotel berkenaan. Hadir Puan Yang Terutama Amber Dickey, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke negara Brunei Darussalam. Kira-kira 50 pelajar sekolah, kebanyakannya daripada Persatuan Membaca dan Literasi Brunei Rela, dijemput untuk membaca buku kanak-kanak terbitan Kanada. Aktiviti bertujuan untuk meningkatkan literasi melalui membaca dan menggalakkan kanak-kanak sikap gemar membaca. Bagi mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat dan penduduk kampung Bunut Perpindahan, kemarin diadakan Majlis Perasmian Hari Keluarga sempena 70 tahun kampung berkenaan. Di Ungkayah dengan kerjasama Ikatan Persatuan Belia Bunut, majlis berlangsung di kawasan lapang dan padang Sekolah Rendah Bendahara Sakam, Bunut. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara aktiviti yang diadakan, jualan serta hasil pertukangan tangan. Juga diadakan sukan ria keluarga, perlawanan tarik kalat dan pelbagai peraduan untuk kanak-kanak. Majlis antara lain dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk kampung serta memupuk semangat kerja bergotong royong. 5 buah buku baharu dilancarkan termasuk seri buku Takdir 3 Pengkhianatan. Acara dianjurkan bersama 2 buah syarikat tempatan dalam industri kreatif, Kasrun Nafis Publishing House dan Sutra Memento Event and Theatre Company. Majlis pelancarannya berlangsung di sebuah pusat membeli belah Kampung Sungai Hancing. Pelancaran buku disempurnakan oleh Dr. Siti Norah Khalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 3 daripadanya adalah dari drama bersiri teater, ciptaan Sutra Memento dan penerbitan drama klasik Castella. Juga hadir Awang Haji Muhammad Rozan bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Ketua Pengarang Kasrun Nafis Publishing House. Drama pementasan Takdir 3 akan diadakan pada 17 dan 18 Disember ini di Pusat Seni Pro Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Islam adalah agama rahmat yang merentasi batas keturunan, warna kulit, bangsa maupun kedudukan. Ini termasuk tidak pernah menyisihkan umatnya sama ada yang dilahirkan sempurna ataupun yang dilahirkan dengan kelainan upaya. Islam juga menganjurkan hak kesamarataan antara golongan manusia normal
dan golongan orang kelainan upaya dengan tiada unsur diskriminasi dan tiada tembok pemisah antara mereka bergaul dan hidup bersama. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Santuni Golongan Orang Kelainan Upaya. Alhamdulillah, di negara kita Brunei Darussalam, kebajikan dan kesejahteraan orang kelainan upaya OKU sentiasa dititik beratkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ia adalah selaras dengan dasar negara dan inisiatif Majlis Kebangsaan Isu Sosial di bawah Pelan Tindakan Orang Kelainan Upaya serta komitmen antara bangsa negara di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap hak orang kelainan upaya. Ini tidak lain semata-mata memberikan peluang yang saksama untuk golongan OKU menjalani kehidupan secara inklusif di negara ini. Masyarakat kita perlu sedar dan lebih peka dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU, memandangkan setiap lapisan masyarakat mempunyai tanggungjawab sosial dan memainkan peranan penting dalam memastikan golongan ini dikelinga secara menyeluruh. Status harian norma baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU dengan 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 571 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Bagi melahirkan masyarakat yang berilmu khususnya dalam bidang sains astronomi, terutamanya astronomi Islam Falak Syar'i di negara ini, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dengan kerjasama Persatuan Astronomi Brunei Darussalam malam tadi menganjurkan aktiviti cerapan bintang sempena cuti penggal akhir persekolahan. Aktiviti tersebut diadakan di kawasan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Sebanyak 5 biji teleskop disediakan untuk kegunaan orang ramai melakukan cerapan. Selain mencerap bintang, orang ramai juga berpeluang untuk mencerap planet-planet lain seperti planet Marikh, Mushtari dan Zuhal. Antara lain objektifnya untuk memberikan peluang kepada orang ramai khususnya anak-anak sekolah yang sedang bercuti bagi sama-sama menyaksikan cerapan bintang serta cerapan planet-planet sebagai usaha bagi menyebarkan ilmu kejadian alam cakrawala yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Diabetes dianggap sebagai penyakit gaya hidup kerana ia berkait rapat dengan berat badan berlebihan atau obes serta mempunyai tahap kolesterol tinggi antara faktor penyumbang lain. Ini berkaitan dengan pemakanan yang tidak sihat dan gaya hidup yang tidak aktif. Cara terbaik untuk mencegah diabetes adalah dengan mengamalkan gaya hidup sihat termasuk mengamalkan diet seimbang yang sihat, mengelak daripada merokok dan melakukan aktiviti fizikal yang kerap. Regardless of the type of diabetes, it is dangerous to our health because of the complications of diabetes. We need to be aware of the risk factors for diabetes, include being overweight, that is having a BMI of 25 or above, or being obese, having high blood pressure. Selaras dengan garis panduan Saringan Kesihatan Kebangsaan Kementerian Kesihatan adalah disyorkan golongan dewasa berumur 40 tahun ke atas perlu menjalani saringan diabetes. Tetapi jika mereka mempunyai sebarang faktor risiko diabetes, mereka perlu disaring pada usia yang lebih awal.
Ministry of Health is tackling this from the school children aspect as well. That's why various initiatives has been introduced to tackle this from the early age, because they need to develop, a healthy eating habit from the start. They need to adopt regular physical activity from the start, so that we can tackle diabetes from an early age. Because the fact that if you are overweight or obese, that can increase your risk of getting diabetes. Pusat Perkembangan Kanak-kanak Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha dan Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam masing-masing menerima sumbangan berjumlah RM2,000 pada majlis perasmian Ultimate Automobiles Horizon Event 2022. Majlis berlangsung di Dewan Indah Biru, Kampung Logo. Penyampaian derma disempurnakan oleh Dayan Siti Rozai Merianti binti Dato' Seri Lela Jasa Haji Abdul Rahman. Acara yang diadakan bertujuan memberi peluang bagi para peminat kereta ubah suai untuk bersaing secara sehat serta beriadah. Kerjasama di mana ianya diharapkan bagi memberi peluang kepada peminat-peminat kereta untuk berkumpul bersama dan beriadah dalam semangat persaingan yang sehat melalui acara. Ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam yang menyertai projek Jari-Jari Hijau fasa keempat dan Girl Guide Singapore International Camp 2022 masing-masing menerima sijil dan lencana. Majlis penyampaian sijil dan lencana diadakan di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Kampung Anggrek Desa. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. 94 Pandu Puteri dan Pandu Puteri Ranger menyertai projek berkenaan yang bermula Ogos hingga November lalu. Para peserta didedahkan dengan kegiatan bercucuk tanam dan pemeliharaan alam sekitar. Membawa tema She Can, perkemahan secara maya diadakan dengan maklumat membangun kompetensi, merentas budaya dan kesedaran global. Orang ramai kini berpeluang mengunjungi Expo Produk Tempatan 2022 yang diadakan sehingga esok. Expo yang diadakan bersempena Brunei December Festival ke-6 itu diadakan di Dewan Bredex 1 dan 2 Jerudong dari 9 pagi hingga 9 malam. Lebih 200 buah syarikat mengambil bahagian dalam Expo ini dan disertai oleh majlis-majlis perundingan kampung yang mempromosikan satu kampung, satu produk, 1K, 1P. Pelbagai aktiviti menarik juga diadakan untuk kunjungan orang ramai sesuai untuk sesi keluarga termasuk skating, pertandingan makan dan demonstrasi produk. Kami ada berjual local fruits lah, kira buah-buahan tempatan. Kira awal-awal kami membuat durian kuning, lepas itu cibadak, lepas itu beransur ke gula anau, kelapa, pisang. Ada dua produk yang cuba saya pamerkan. Satu ialah mengenai tasbih. Tasbih ini ialah buatan saya sendiri, menggunakan kayu-kayu Brunei. Dan satu lagi ialah mempromo postcard yang baru saya lancarkan. Sempena cuti penggal persekolahan hujung tahun ini, Jabatan Muzium-Muzium dengan kerjasama Sparksco sedang mengadakan aktiviti Fun at the Hub sehingga 18 Disember ini. Aktiviti diungkayahkan untuk menggalakkan orang ramai untuk berkunjung ke Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja di samping memupuk sikap menghargai khazanah warisan negara sebelum dan selepas penemuan minyak dan gas di negara Brunei Darussalam. Aktiviti turut melibatkan jabatan-jabatan dalam sektor kebudayaan iaitu Bahagian Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Pusat Sejarah Brunei dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Fun at the Hub dibukakan kepada orang ramai setiap hari kecuali Isnin antara pukul 2 petang hingga 9 malam. Manakala Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi hingga 8 malam kecuali hari Isnin
Pada hari Jumaat pula akan mula beroperasi pada pukul 2 petang. Buku koleksi irama dan lagu O Kanak-Kanak dan buku masakan dapur Buhani antara beberapa buah buku yang terlaris dijual oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Buku-buku berkenaan boleh diperoleh di Bazar Buku 2022 yang sedang berlangsung sehingga Isnin ini di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Diterbitkan oleh Bahagian Penyelidikan, Dokumentasi dan Pengiktirafan. Penerbitan buku koleksi irama dan lagu O Kanak-Kanak merupakan usaha DBP mengumpulkan semula lagu kanak-kanak tradisi Brunei bagi memperkenalkannya kepada generasi kini. Sementara itu, buku Dapur Buhani merupakan siri pertama masakan tradisi Tujuh Puak yang diungkayahkan oleh DBP melalui bahagian perancangan buku di bawah projek penyelidikan dan penerbitan buku. Buku ini ada mengandungi 56 buah lagu termasuk glossary dan dijual bersama dengan pemacu pena iaitu pen drive. Antara lagu-lagu yang ada di dalam ini yang mungkin tidak asing lagi, masih lagi diingati oleh ramai masa kini iaitu Cabuk-Cabuk Batali Rambai, O Kanak-Kanak. Jadi buku ini kategori umum menghimpunkan lebih 50 resipi masakan Puak Kedayan. Di dalam buku ini merupakan asli resipi daripada turun-temurun yang diorang praktikkan dari zaman dulu. Semoga dengan adanya buku ini, jadi generasi muda akan mengetahui apa resipi-resipi pada zaman dulu itu.